Assalamualaikum dan selamat sejahtera, salam sejarah semua untuk semua. Jadi hari ini kita akan teruskan dengan PDPR kita untuk mata pelajaran sejarah tingkatan 4 di bawah tajuk 5.3 ciri-ciri persekutuan tanah Melayu 1948. Jadi cikgu harap anda semua bersedia dengan buku teks masing-masing kerana seperti biasa pengajaran dan pembelajaran cikgu akan merujuk terus kepada sumber utama kita iaitu buku teks yang kita guna pakai. Okey, baik. Jadi untuk tajuk hari ini dalam bab 3 5.3 ciri-ciri persekutuan tanah Melayu 1948. Anda boleh merujuk kepada muka surat 134 dalam buku teks. Jadi kalau kita lihat di sini, jawatan kuasa kerja mengambil masa 5 bulan untuk menyelesaikan kerja merangka perjanjian persekutuan tanah Melayu 1948. Jadi kalau kita lihat untuk merangka sebuah ataupun sesuatu perjanjian mengambil masa yang lama. Apatah lagi untuk merangka perjanjian persekutuan tanah Melayu pada tahun 1948. Kalau kita lihat pada tahun 1948 ini, perjanjian ini berlaku sebelum kita mencapai kemerdekaan negara kita. Kerana kemerdekaan negara kita adalah pada tahun 1957. Okey, kita tengok. Pada 20 November 1946, kalau kita tengok rangka perjanjian persekutuan tersebut telah dibentangkan dalam persidangan yang dihadiri oleh Raja-Raja Melayu, Wakil British dan juga UMNO. Rangka dibentangkan. Di mana? Dalam persidangan. Siapa yang menghadiri dia? Raja-Raja Melayu, wakil daripada pihak British dan juga wakil daripada parti UMNO. Kalau kita lihat di sini ciri-ciri perjanjian persekutuan tanah Melayu 1948 ada 4 di sini yang perlu anda faham, yang perlu anda tahu. Seperti pentadbiran, kuasa Raja-Raja Melayu, perundangan dan kewarganegaraan persekutuan tanah Melayu. Baik, kita akan pergi satu persatu ciri-ciri perjanjian persekutuan tanah Melayu 1948. Yang pertama adalah pentadbiran. Kalau kita lihat pentadbiran, dari segi pentadbiran ini, persekutuan dibentuk menerusi gabungan 9 buah negeri Melayu dan 2 buah negeri-negeri Selat. Okey, seperti mana yang telah cikgu beritahu negeri-negeri Selat ini ada 3. Pulau Pinang, Melaka dan Singapura. Tapi anda tengok kat sini, dia hanya menggabungkan 2 buah negeri Selat sahaja. Mana satu lagi? Ni di bawah ini. Singapura kekal sebagai tanah jajahan British yang berasingan. Dalam gabungan ini tidak termasuk Singapura. Hanya melibatkan 2 buah negeri-negeri Selat dan juga 9 buah negeri-negeri Melayu yang ada dalam persekutuan tanah Melayu yang hari ini dikenali sebagai Semenanjung Malaysia. Okey, yang ketiganya, kerajaan persekutuan diketuai oleh seorang pesuruhjaya tinggi British yang mempunyai kuasa eksekutif. Maksudnya kerajaan persekutuan ini pada waktu ini kita belum lagi mencapai kemerdekaan. Jadi kita masih lagi di bawah penjajahan British. Jadi ketua yang menguruskan kuasa eksekutif pada waktu itu adalah pesuruhjaya tinggi British. Kita lihat yang keempat, kerajaan persekutuan bertanggungjawab dalam hal kewangan serta hal lain yang mempunyai kepentingan bersama. Kerajaan persekutuan ini yang bertanggungjawab pada semua negeri-negeri di bawah jajahannya. Majlis Mesyuarat Persekutuan dan Majlis Perundangan Persekutuan ditubuhkan bagi membantu pesuruhjaya tinggi British. Pesuruhjaya tinggi British ni ada seorang aja, tetapi dalam menguruskan pentadbiran kuasa eksekutif, dia telah dibantu oleh Majlis Mesyuarat Persekutuan dan juga Majlis Perundangan Persekutuan. Kalau kita lihat di sini,
Majlis Mesyuarat Persekutuan mengandungi ahli rasmi dan juga ahli tidak rasmi. Di mana ahli tidak rasmi pada peringkat permulaan ini dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi. Manakala ahli Majlis Perundangan Persekutuan terdiri daripada pelbagai kaum. Kalau kita lihat di Persekutuan Tanah Melayu pada waktu itu adanya kaum Melayu, Cina, India dan sebagainya. Okey, jadi ahli Majlis Perundangan ini terdiri daripada pelbagai kaum penduduk di Persekutuan Tanah Melayu pada waktu itu. Okey, itu adalah ciri-ciri Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 yang pertama. Anda ingat apa dia tadi? Pentadbiran. Baik, para pelajar, anak-anak pelajar yang dikasihi sekalian, kita teruskan pula dengan ciri-ciri dengan ciri Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 yang kedua, iaitu melibatkan kuasa Raja-Raja Melayu. Di bawah ciri ini, sebuah majlis raja-raja dibentuk untuk membolehkan Raja-Raja Melayu memberikan pandangan dalam perkara yang tertentu. Kalau kita lihat di Persekutuan Tanah Melayu pada waktu itu mempunyai rajanya masing-masing. Kelantan mempunyai sultannya, Terengganu mempunyai sultannya, Pahang, Johor, Selangor, Perak, Kedah dan juga Perlis mempunyai raja dan sultannya yang tersendiri. Kalau kita tengok spesialnya Perlis, Perlis saja menggunakan gelaran raja. Manakala negeri-negeri lain menggunakan gelaran sultan. Okey. Bagi peringkat negeri pula, Sultan bertanggungjawab mengesahkan rang undang-undang yang diluluskan dalam Dewan Perundangan Negeri. Okey, setiap perkara, setiap undang-undang yang hendak digubal, yang hendak diguna pakai perlu mendapatkan pengesahan terlebih dahulu daripada Sultan. Jika Sultan tidak mengesahkan, maka sesuatu undang-undang itu tidak boleh diguna pakai. Tidak sah. Baik, itu adalah ciri-ciri Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu yang kedua, 1948 yang kedua, iaitu kuasa Raja-Raja Melayu. Seterusnya kita lihat ciri yang ketiga, dari segi perundangan. Majlis Perundangan Persekutuan diketuai oleh Pesuruhjaya Tinggi. Bidang kuasa Majlis Perundangan Persekutuan mencakupi hal ehwal luar, ketenteraman awam, kehakiman, perdagangan, komunikasi dan juga percukaian. Okey, kita lihat rang undang-undang perlu mendapat perkenan Raja-Raja Melayu melalui Majlis Raja-Raja. Seperti yang atas tadi, yang di bawah kuasa Raja-Raja Melayu, setiap undang-undang yang dibuat ini perlu mendapat perkenan. Perkenan ini persetujuan lah, restu daripada Majlis Raja-Raja. Okey, di bawah ciri yang ketiga, perundangan. Okey, kita teruskan lagi ciri yang seterusnya, iaitu ciri yang keempat, iaitu kewarganegaraan. Di bawah ciri ini anda kena faham dua, iaitu ada dua, kewarganegaraan secara kuat kuasa undang-undang dan juga kewarganegaraan secara pendaftaran. Baik, kita lihat satu dulu, kewarganegaraan secara kuat kuasa undang-undang. Di bawah ciri ini, jus soli hanya terbuka kepada rakyat raja dan juga rakyat British. Jadi anda kena faham konsep jus soli ini untuk kewarganegaraan. Tetapi rakyat raja ni rakyat apa? Rakyat raja ialah orang Melayu dan orang asli yang lahir dan tinggal di negeri Melayu yang mempunyai sultan. Itu yang dikenali sebagai rakyat raja. Okey, manakala rakyat British pula ialah mereka yang lahir di Melaka, Pulau Pinang dan juga mana-mana tanah jajahan British yang lain. Okey. Okey, jadi itu dia prinsip jus soli yang berdasarkan kelahiran seseorang itu. Jadi pemohon yang lahir di luar negeri, ayahnya mestilah rakyat raja dan juga rakyat British. Sebagai contohnya, ayahnya adalah rakyat raja tapi telah pergi ke luar negeri dan anaknya, isterinya bersalin di luar negeri. Boleh memohon kewarganegaraan secara kuat kuasa undang-undang, tetapi dengan syarat ayahnya mesti terdiri daripada rakyat raja ataupun rakyat British. Okey.
penduduk asal dari negeri Melayu yang lahir sebelum, semasa atau selepas tarikh perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Ini seperti contohnya orang asli lah, orang asli yang ada tu penduduk asal dari negeri Melayu yang sebelum perjanjian ini dibuat mereka dah ada dah. Jadi mereka layak untuk memohon kewarganegaraan secara kuat kuasa undang-undang. Dan yang keempatnya, rakyat raja dan mereka yang telah serasi memahami adab resam dan bertutur bahasa setempat naturalized bolehlah memohon melalui mana undang-undang yang dikuatkuasakan. Yang ni keempat-empat ini adalah di bawah kewarganegaraan secara kuat kuasa undang-undang. Okey, baik. Kita terus masih lagi di bawah kewarganegaraan. Kita lihat kewarganegaraan secara pendaftaran pula. Apakah ciri-cirinya? Mereka, yang pertamanya, mereka yang dilahirkan dalam Persekutuan Tanah Melayu dan bermastautin selama 15 tahun daripada tempoh 20 tahun dari hari permohonannya. Ini ciri dia. Kalau nak kewarganegaraan secara pendaftaran, mereka mesti yang dilahirkan dalam Persekutuan Melayu dan bermastautin. Bermastautin ini bermaksud mereka duduk setempat di suatu tempat itu. Bukannya berpindah randah setahun di sini dan sebagainya. Okey, bermastautin ini selama 15 tahun, wajibnya selama 15 tahun. Alright. Seterusnya, yang kedua, seseorang itu juga perlu mempunyai tingkah laku yang baik. Tiada rekod jenayah, menguasai bahasa Melayu dan bahasa Inggeris serta bersetuju taat setia kepada Persekutuan Tanah Melayu. Itu juga boleh mohon secara pendaftaran. Maksudnya dia perlu mempunyai tingkah laku yang baik, dia tiada rekod jenayah dan menguasai bahasa Melayu. Bahasa kebangsaan kita hari inilah. Kalau kita lihat bagaimana sejarah itu wajib lulus bersama-sama dengan bahasa Melayu di peringkat SPM. Maksudnya penting untuk berada di negara Malaysia kita yang tercinta ini. Sama juga pada waktu itu Persekutuan Tanah Melayu. Jadi mereka layak untuk menjadi warga negara secara pendaftaran. Okey. Di sini anda boleh tengoklah ini adalah ahli mesyuarat negeri pada Februari 1948. Ada pegawai-pegawai British, ada Persekutuan Tinggi British dan juga sultan-sultan yang ada di negeri-negeri Melayu lah. Okey, dan yang terakhir sekali kalau kita lihat, melalui perjanjian Persekutuan Tanah Melayu, Raja-Raja Melayu diberikan semula kedaulatan baginda. Walaupun kita masih lagi dijajah oleh pihak British pada waktu itu, tetapi melalui perjanjian Persekutuan Tanah Melayu inilah kedaulatan Raja-Raja Melayu telah pun dikembalikan. Selain itu, Tanah Melayu telah mendapat taraf naungan dan syarat kewarganegaraan telah diperketatkan. Taraf naungan ini berbeza dengan jajahan. Okey, naungan ini maksudnya kita masih dijajah tapi kita bernaung di bawah kerajaan British pada waktu itu. Okey, selesai untuk tajuk yang cikgu nak bincangkan pada hari ini pada di bawah 5.3 ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okey, jika ada mana-mana pelajar yang muskil, yang masih tidak memahami, yang keliru dan sebagainya, bolehlah chat pada cikgu nanti untuk sesi soal jawab. Okey. Jadi cikgu rasa cukup setakat ini kelas kita. Jadi kita akan berjumpa lagi dalam kelas kita yang seterusnya nanti. Okey, cikgu sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.